Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan soalan nombor 2 iaitu proses perindustrian memberikan implikasi langsung kepada pergerakan buruh di Eropah. Hasil dapatan adalah daripada buku Richard Hyman iaitu Making Sense of Industrial Relation. Hasil video adalah daripada kerjasama kumpulan ini iaitu terdiri daripada 10 orang tersebut. Revolusi, satu perubahan besar yang berlaku secara mendadak sejak abad ke-18. Revolusi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Eropah secara menyeluruh. Perubahan ini dikenali sebagai revolusi perindustrian. Ia bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga mencetuskan fenomena sosial yang besar. Muncullah satu golongan masyarakat baharu iaitu proletariat atau kelas pekerja. Menurut Hyman, revolusi perindustrian ini bukan sahaja mencipta sistem kelas, malah mengubah hubungan kuasa antara pekerja dan majikan. Wujud keperluan untuk rundingan kuasa, dan di sinilah bermulanya peranan penting Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja, sebuah organisasi formal yang dianggotai oleh para pekerja. Tujuannya jelas iaitu adalah untuk melindungi hak dan kebajikan ahli di tempat kerja. Namun, Kesatuan Sekerja terbentuk dan beroperasi mengikut keadaan dan tekanan persekitaran sekeliling, bukan secara terasing. Ia turut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting iaitu keadaan ekonomi, sikap majikan dan dasar perburuhan pemerintah. Walau apapun cabarannya, Kesatuan Sekerja tetap memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan kuasa agar tidak berlaku konflik antara pekerja, majikan dan pemerintah. Mereka bukan sekadar pembela hak, tapi juga tulang belakang kepada keadilan industri dan keharmonian tempat kerja. Kesatuan Sekerja adalah suara pekerja, dan dalam dunia yang terus berubah, suara ini semakin penting untuk didengari. Proses perindustrian yang berlaku di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19 telah membawa perubahan yang besar, bukan sahaja dalam bidang teknologi dan ekonomi, tetapi juga dalam struktur sosial. Perubahan yang paling ketara ialah hubungan antara pemilik modal dan juga buruh. Sebelum perindustrian, kebanyakan orang bekerja dalam sektor pertanian atau perusahaan kecil. Mereka lebih bebas dan memiliki kawalan terhadap masa dan hasil kerja mereka. Dengan kemunculan kilang dan sistem pengeluaran besar-besaran, menyebabkan buruh hilang otonomi. Mereka kini bergantung sepenuhnya kepada pemilik modal, misalnya golongan bourgeois untuk pekerjaan dan pendapatan. Hubungan ini menjadi tidak seimbang di mana majikan mengejar keuntungan dengan mengeksploitasi buruh melalui upah rendah, waktu kerja yang panjang, tempat kerja berbahaya, penggunaan buruh wanita dan kanak-kanak. Akibat daripada tekanan ini, buruh mula sedar tentang ketidakadilan yang dialami. Dengan ini muncullah kesedaran kelas dan pergerakan buruh melalui mogok, protes dan penubuhan Kesatuan Sekerja. Tekanan daripada buruh membawa kepada campur tangan kerajaan, iaitu undang-undang buruh seperti Factory Act dan Trade Union Act diperkenalkan. Ini mewujudkan sistem perundangan buruh moden dan juga dasar kebajikan sosial. Pergerakan Luddite berlaku pada tahun 1811 di England. Ia merupakan tindakan protes oleh golongan buruh yang tidak berpuas hati dengan layanan majikan dan kesan kemunculan mesin di kilang. Ketika itu, revolusi perindustrian sedang berkembang pesat. Mesin seperti power loom dan spinning frame mula digunakan di kilang. Akibatnya, ramai buruh mahir kehilangan pekerjaan, terutama dalam bidang tenunan dan jahitan.
Majikan lebih suka ambil pekerja tidak mahir kerana gaji mereka lebih murah. Ini menyebabkan buruh mahir rasa terpinggir dan marah kerana kemahiran mereka sudah tidak dihargai. Dengan itu, sebagai tanda protes, buruh ini memusnahkan mesin di kilang, terutama mesin yang digunakan untuk buat stokin dan rendah. Mereka percaya mesin itu puncak utama mereka kehilangan kerja. Seterusnya, kerajaan bertindak balas dengan menggubal undang-undang hukuman mati bagi sesiapa yang merosakkan mesin. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam mempertahankan kemajuan industri. Akibat jangka panjang, walaupun protes dilakukan, penggunaan mesin tetap diteruskan dan semakin meluas hingga hari ini. Buruh mahir terus kehilangan pekerjaan dan hubungan antara buruh dan majikan menjadi semakin tegang pada zaman itu. Hari ini kita hidup dalam era globalisasi dan automasi. Keadaan ini telah mengubah cara kita bekerja dan cara hubungan antara modal, buruh dan pekerjaan berlaku. Modal atau peleburan kini boleh bergerak bebas merentas sempadan negara. Namun buruh iaitu para pekerja masih terikat kepada tempat dan undang-undang tempatan. Keadaan ini menjadikan kuasa pekerja untuk tawar-menawar semakin lemah. Seperti yang dijelaskan oleh Hyman, pekerja kini semakin terdedah kepada pekerjaan yang tidak stabil dan tidak menentu atau disebut sebagai precariat. Contohnya pekerjaan kontrak jangka pendek, kerja sambilan dan tanpa jaminan masa depan semakin biasa. Situasi ini bukan sahaja mengurangkan keselamatan kerja tetapi juga boleh mengganggu kestabilan hidup dan ekonomi para pekerja. Namun begitu, pekerja moden tidak berdiam diri. Mereka mencari jalan baru untuk memperjuangkan hak mereka, antaranya melalui jaringan pekerja antarabangsa, undang-undang hak asasi pekerja, dan kesatuan sekerja di peringkat global. Salah satu kesan paling signifikan daripada proses perindustrian di Eropah ialah kemunculan dan pengukuhan kesatuan sekerja. Perindustrian telah mewujudkan jurang kuasa antara pemilik modal dan pekerja, yang mana akibatnya pekerja menghadapi pelbagai bentuk eksploitasi seperti upah rendah, waktu kerja panjang dan persekitaran kerja yang tidak selamat. Jurang ketidakseimbangan ini mencetuskan pembentukan organisasi kolektif pekerja, iaitu Kesatuan Sekerja. Kesatuan menjadi satu bentuk reaksi langsung terhadap ketidakadilan sistem perindustrian. Menurut Hyman 1989, kesatuan bukan sekadar saluran untuk pekerja menyuarakan tuntutan. Ia juga bertindak sebagai ejen penting dalam penstrukturan semula hubungan industri. Melalui rundingan kolektif, kesatuan berjaya memperjuangkan penetapan gaji minimum, pengurangan waktu kerja dan pengumbalan undang-undang buruh. Peranan kesatuan telah melangkaui isu ekonomi. Contohnya di Britain, penubuhan Parti Buruh adalah manifesto politik gerakan kesatuan. Ini menunjukkan bagaimana buruh telah mengorganisasi diri secara kolektif, bukan sahaja di tempat kerja tetapi juga di pentas demokrasi. Menurut Fairbrother dan Yates 2003 menyatakan bahawa kesatuan juga memperkasa pekerja melalui latihan, bengkel, kursus kesedaran hak perundangan. Ini telah membentuk kesedaran kolektif buruh yang mana menjadi asas kepada pergerakan buruh moden. Dapat kita simpulkan bahawa proses perindustrian telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan kedudukan ekonomi di Eropah. Ia mencipta satu kelas baharu iaitu kelas pekerja industri moden.
Menurut Richard Hyman, hubungan industri bukan sekadar soal ekonomi. Ia sebenarnya adalah perjuangan kuasa antara buruh dan majikan yang turut dipengaruhi oleh politik dan ideologi semasa. Perindustrian juga menyumbang kepada kemunculan kesatuan sekerja dan tindakan kolektif pekerja sebagai reaksi terhadap eksploitasi dan ketidaksamarataan dalam sistem kapitalis. Pergerakan buruh bukan sekadar kesan ekonomi, tetapi juga merupakan tindak balas politik dan sosial. Ia mencerminkan usaha kolektif untuk menuntut hak, memberi perlindungan kepada pekerja dan menuntut pengiktirafan dalam dunia pekerjaan moden.